berbuat baik, akhlak yang baik. Semua itu akan menjadi saksi. Bahkan jika kita berada seorang diri pun di dalam rumah, dan ini disebut oleh alim ulama, ciri-ciri orang yang ikhlas itu, apa yang dia lakukan ketika di kehadapan orang ramai samalah ketika dia bersunyian di rumahnya. Kalau depan orang ramai kan kita jalan lemah lembut, sopan. Di dalam rumah pun sama depan suami. Subhanallah, kan kita kalau makan di khalayak ramai sopan, baca doa tertib, makan tidak bersulam air. Subhanallah, lagi-lagi kalau kita diperhatikan. Tapi macam mana akhlak kita di rumah? Nak tahu akhlak, tengok bagaimana kita di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ada 2-3 orang je ni. Subhanallah, sekali lagi buat para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal-bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, bakal-bakal bidadari di syurga Allah, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala pujian kita tujukan semata-mata kepada Allah. Walau siapa pun yang memuji kita, hakikatnya pujian itu hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana walaupun kita berusaha dan akhirnya kita berjaya, itu juga dengan izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, melainkan semuanya daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, semuanya dengan izin Allah, dengan takdir Allah ya qadir ya muqtadir. Alhamdulillah, selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perantaraan lisan baginda, air mata, air darah, air keringat yang jatuh daripada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ahli bait, isteri-isteri Nabi, anak cucu Nabi, kepada seluruh para syuhada. Semoga Allah merahmati, semoga Allah memberkati, dan dengan kita mendoakan buat Nabi Muhammad serta kepada seluruh para syuhada yang kita sebutkan tadi, maka kita juga akan mendapat gandaan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu dengan rasa rendah hatinya, sesungguhnya saya tidak layak untuk berada di sini. Namun datang dan berada di atas kerusi di hadapan orang-orang alim, orang-orang soleh di hadapan saya ini adalah sekadar untuk melunaskan tanggungjawab dan menerima jemputan daripada pihak masjid. Subhanallah. Jadi saya ni kan nengoknya belah sini je lah ya banyak. Bila nengok belah sini rasa gerun. Subhanallah. Sebelah ni ada bodyguard ya. Sebelah sini Encik suami yang saya muliakan. Encik Tengku Fazli bin Tengku Yahya merangkap suami tercinta. Masya Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada pihak penganjur Masjid Al-Bukhari, Alur Malai, Alur Star, Kedah. Ini kali kedua saya sampai. Masya Allah. Saya ingat lagi kali yang pertama mungkin 2 tahun lepas atau 3 tahun yang lepas. Ketika itu memang padat sendat lah. Dan selepas PKP dikatakan inilah baru buat kuliah maghrib perdana ya.
Dan pihak masjid ingatkan saya, Ustazah tolong ingatkan jemaah jaga SOP. Sebab telah diberikan amaran, warning. Orang kampung saya sebut warning. Orang Kedah sebut amaran kan. Jadi kita kena bantu pihak masjid menjalankan tanggungjawab. Kita balik, kita tak tahu dah apa berlaku. Kesian pihak masjid jika mereka perlu menanggung bila kita melakukan pelanggaran SOP. Jadi sepanjang masa tu kita pakailah tu kan, niqab tu kan. Zaman sekarang orang lelaki pun pakai niqab pakailah penutup separuh muka tadi imam sebut. Kemudian jaga jarak dan sebagainya. Jangan bimbang. Imam kata tadi, pengerusi cakap, solat isyak dulu. Tak perlu gaduh nak kejar saya. Saya tak balik. Saya tunggu solat sama-sama. Saya akan ada saja di belakang tu. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji Zainun Syafi'i selaku pengerusi majlis. Seterusnya Tuan Haji Muhammad Nasruddin Ismail selaku Imam Masjid Al-Bukhari merangkap pengerusi Karyah Alor Malai. Seterusnya Tuan Haji Muhyiddin Ismail, pengurus Masjid Al-Bukhari. Seterusnya kepada barisan pegawai masjid, ahli jawatankuasa Karyah Alor Malai, hadirin hadirat yang datang daripada jauh dan dekat. Mudah-mudahan asbab pertemuan kita pada malam ini, Allah memilih, Allah memerintahkan para malaikat yang turut menyaksikan untuk mencatat setiap orang yang hadir, setiap orang yang hadir sebagai ahli syurga firdausnya tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan asbab kita berada di sini, mereka-mereka yang menjadi asbab, mungkin ada yang isteri datang, suami yang izinkan. Mungkin ada yang suami datang, isteri duduk kat rumah jaga anak-anak. Tak apalah abang, pergilah. Mungkin asbab adik kita hari ini doa ibu ayah kita yang kita tidak tahu, menginginkan zuriat keturunannya menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Lalu dengan takdir Allah, Allah ya Qahar, ya Jabbar, ya Jabbar, yang maha memaksa, yang maha mengaturkan segala-galanya, akhirnya dengan asbab apapun yang menjadi tarikan kita berada di sini pada saat ini, kita sekarang sama-sama membetulkan niat, kita hadir ke rumah Allah untuk mencari Allah. Orang perempuan mungkin ada niat nak selfie ke, kan? Tak ada masalah tu, bukan berdosa pun. Niat nak tengok depan muka, depan mata, nak jumpa juga selama ni duk tengok ke telefon kan. Tidak ada masalah niat untuk menghubungkan silaturahim. Tetapi bila sampai di rumah Allah, jangan lupa yang pertama, mungkin ada yang terlupa, jadi sama-samalah kita baca doa masuk masjid sebab ia berdasarkan riwayat yang sahih. Subhanallah. Dek sekali-sekala pusing ya, pandai-pandai ya. Okey, subhanallah. Sama-sama kita bacakan doa masuk masjid sebab mungkin ada yang excited tadi. Masjid ni sangat indah, sangat besar. Ada orang jalan-jalan dia tak perasan dia dah masuk masjid. Tahu-tahu dah masuk. Sebab indah tu tengok taman kiri kanan dan sebagainya. Okey, kita baca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, lemah lembutnya orang Kedah, bercakap tak bunyi suara. Tak tahulah, mungkin kat rumah bisik-bisik dengan suami ya. Masya Allah. Boleh ya kuatkan sikit suara? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu, pintu pengampunanmu, pintu rezekimu, pintu pertolonganmu, pintu syurgamu ya Allah. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. InsyaAllah apapun yang kita buat,
setelah kita dah baca doa, setelah kita dah pun beriktikaf, niat beriktikaf, maka kalau pun tertidur kerana terlalu tenang, itu kan jiwa orang yang tenang, tanda-tanda dia boleh tidur dalam apa jua keadaan. Walaupun penceramah suara punyalah kuat macam ni kan, mungkin kerana keletihan dan sebagainya, walaupun tertidur tetapi berada di rumah Allah, berada di majlis ilmu, ditambah pula berada di rumah Allah, maka kita akan dapat doa daripada para malaikat. Ini adalah sabda Nabi SAW. Kan barang siapa yang berdiam di rumah Allah, lalu malaikat mendoakan baginya tanpa henti. Tuan-puan, kita kalau nak berdoa untuk diri kita, 10 minit pun dah panjang. Dah habis modal dah. Kalau time malas tu kan, ya Allah, seperti biasalah. Engkau maha tahu, engkau maha mendengar. Kadang-kadang lepas mayang langsung kita tak salat, kita tak berdoa. Tetapi insya-Allah 1 jam kita berada di majlis ilmu, 1.5 jam contohnya, didoakan oleh para malaikat dengan 3 doa. Allahumma ufillahu warhamhu wa tub alaih. Itu doa malaikat kepada mereka yang berdiam di rumah Allah. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Mudah-mudahan asbab doa malaikat yang kita tahu tidak ada hijab dengan Allah. Kerana doa malaikat ini meminta dengan Allah tanpa kepentingan. Malaikat adalah asal daripada syurga dan memang penghuni syurga. Jadi bila malaikat beramal sesuatu, melakukan sesuatu, bukan kerana dia ada kepentingan, subhanallah, maka mudah-mudahan doa para malaikat itu kabul, Allah terima. Maka kita pulang daripada majlis ilmu ini dalam keadaan kita dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan bersih daripada segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jelas ke suara saya ya? Ke terlebih jelas? Semangat ni ya, ini dia macam tercabut-cabut. Dia sebenarnya bila orang perempuan, ada ke yang pegang? Kuat tak kalau yang pegang? Dia macam ni, kalau pecamah lelaki dia sangkut dekat telinga. Bila kita ni kan tak ada telinga ni, dia jadi macam nak melurut je. Kan nanti susah hati tengok saya duk pegang kan. Masya Allah. InsyaAllah kepada tim, sila edarkan. Ini bukan paksa. Tujuan saya untuk sama-sama merujuk dan belajar. Bila kita mengaji, mesti ada kitab. Nanti belek lembut-lembut, elok-elok je. Jangan lipat, jangan conteng. Sebab nanti pulangkan semula di belakang. Buku ni kita tak dapat nak bagi percuma. Ini keluaran daripada Universiti UIA. Saya salah seorang penyumbang, penulis dalam buku ni. Jadi tajuk ceramah kita pada malam ini tentang dosa-dosa akhir zaman. Memang seronok bila kita dapat bincang dengan merujuk kepada kitab. Jadi kalau kona-kona mana pun penceramah, dia balik semula. Dan ini adalah tradisi, kaedah pengajian para alim ulama terdahulu. Subhanallah, kita cuba ya. Subhanallah. Okey, yang ni ya. Yang ni kita bagi suami kan. Okey, alhamdulillah, lega rasa. Sebab nak kontrol supaya tak melurut tu kan. Jadi masya-Allah, mungkin tak cukup, tapi kepada siapa yang bila tengok terus jatuh hati dan ingin memiliki, maka bolehlah menyelesaikannya di belakang. Boleh terus conteng, boleh terus lipat dan sebagainya. Okey, mungkin tak cukup untuk semua, tim kena cepat bergerak. Okey, siapa yang nak boleh angkat tangan, mungkin ada yang mengharap. Tapi kita edarkan saja ya, berkongsi-kongsi sama-sama melihat. Okey, tajuk buku kita iaitu dosa-dosa akhir zaman, dan inilah juga tajuk kuliah kita pada malam ini. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey.
Mula-mula kita buka dulu. Saya pun dah siap tanda. Pada muka surat XV. Huruf Roman. Muka surat berapa tu ya XV? XV tu nombor berapa ya? Kalau tanya saya lagi lah, saya tak tahu. Cepat. XV. Orang lama tahu ni. Muka surat berapa XV? Berapa? 8, 11, 12, 13, 15. Oh, Masya Allah. Macam mana tahu ya? Okey, tak apa. Muka surat XV. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Apa khabar semua? Sihat, alhamdulillah, subhanallah. Allahu akbar, Masya Allah. Okey, kita akan bacakan sabda Nabi SAW pada muka surat 15 XV tu. Kita terus tengok kepada hadis yang sahih riwayat Muslim. Kedudukan hadis 2553. Bila saya baca, sahabat-sahabat muslimin muslimat tolong ikut ambil barakah membaca hadis Nabi SAW. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat lagi ya, semangat, duduk tegak. Kalau kita mencintai Allah, kita baca kalamullah iaitu Al-Quran. Bila kita mencintai Rasulullah, bacalah kalamun Nabi SAW iaitu hadis Nabi. Jadi membaca matan hadis Nabi ini pahalanya juga besar, kerana ia juga adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni biasanya baca Al-Quran tidak baca terjemahan. Dan bila baca hadis Nabi, terus baca terjemah, tak baca matan hadis. Jadi insya-Allah kita membaca kalimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan lebih melunakkan hati kita. Okey, dengan semangatnya insya-Allah masing-masing semua jangan lepas peluang, sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sim'an An-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dek, seorang jaga seorang ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada An-Nawas bin Sim'an Al-Ansari. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang erti ataupun maksud kebajikan dan dosa. Subhanallah, sahabat Nabi ini bertanya tentang pahala dan dosa. Lalu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebajikan atau perkara yang membawakan pahala itu ialah budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, sedangkan dosa ialah perbuatan ataupun tindakan yang menyesatkan dada dan engkau sendiri benci jika perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain. Subhanallah. Itu penerangan Nabi secara umum. Apakah perkara yang membawakan kepada pahala, perkara-perkara kebajikan? Nabi sebut ia adalah budi pekerti yang baik. Sebab itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak
adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Tuan-puan sekalian, di dunia ini ada ramai orang nak dekati para pembesar, para pemerintah. Bila dia ni dikenali oleh orang-orang hebat, dia rasa hebat. Dia nak cari je jalan-jalan mendekati orang hebat. Ambil gambar pun dah rasa seronok dah. Subhanallah. Ada orang pula, dia nak mendekati orang-orang yang tersohor, para artis dan sebagainya. Bila dapat didekati, dapat merakam kenangan, dah gembira sangat dah. Apatah lagi kalau kita boleh dekat dan rapat dengan yang lebih tinggi, raja ke, sultan ke. Kan kalau ibu kan makcik hajah kan, Sultan Brunei sebut nama hajah. Memang tak tidur malam lah 1 bulan kan. 1 minggu ke. Itu pelik benar lah tu. Mungkin orang yang sangat istimewa. Tetapi tidak ada yang lebih membahagiakan kita sekiranya kita dapat menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu nama, tidak perlu kedudukan, tidak perlu kemasyhuran, tidak perlu kekayaan, tetapi yang diperlukan adalah akhlak yang mulia dengan Allah, akhlak yang mulia dengan manusia, dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan seluruh makhluk Allah. Dengan bukit bukau tidak ditarahnya. Subhanallah, dengan sungai tidak dikotorinya. Subhanallah, dengan udara tidak dicemarnya. Dengan asap yang berkepul-kepul contohnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Berbuat baik, akhlak yang baik, semua itu akan menjadi saksi. Bahkan jika kita berada seorang diri pun di dalam rumah. Dan ini disebut oleh alim ulama, ciri-ciri orang yang ikhlas itu, apa yang dilakukan ketika di kehadapan orang ramai samalah ketika dia bersunyian di rumahnya. Kalau depan orang ramai kan kita jalan lemah lembut, sopan. Di dalam rumah pun sama depan suami. Subhanallah, kan kita kalau makan di khalayak ramai sopan, baca doa tertib, makan tidak bersulam air. Subhanallah, lagi-lagi kalau kita diperhatikan. Tapi macam mana akhlak kita di rumah? Nak tahu akhlak, tengok bagaimana kita di rumah. Kalau di khalayak ramai tu ditahan-tahan, kalau nak keluar angin kan. Tapi kadang kita ni kalau semayang kat rumah, tengah semayang tu kan duk nahan dah. Bagi salam tak sempat yang kedua, angkat je terus keluar berdicit-dicit. Prit. Contohlah, tak nyempat-nyempat kita nak menjaga tu adab dan akhlak kita dengan Allah. Sempat dulu doa, lepas tu dalam keadaan kita rasa malu sebab Allah tengok kita. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, yang paling sempurna iman di kalangan kamu. Khairukum li ahli, yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarganya. Muslimin, muslimat, kadang-kadang kita ni nak mengejar pujian dan pengiktirafan orang luar. Orang luar hormat, orang luar puji. Tetapi yang tahu perangai dia yang sebenar, anak dan isterinya. Suami dia yang paling tahu. Subhanallah, rahsia saya, suami saya tahulah. Allah tutup aib saya sebab itu orang memuji. Kalau Allah bukalah, tersilaplah suami saya buat live perangai saya kat rumah, tak ada orang nak jemput ceramah, percayalah. Subhanallah. Tetapi kerana kita tidak berhenti memperbaiki diri, minta maaf bila tertinggi suara contohnya, minta maaf bila kita ni mengungkit-ungkit ataupun kita bercakap sinis, sebab sangat susah nak kekalkan akhlak yang baik sepanjang masa. Betul kan? Sangat susah. Kita baru nekat 2 jam, baru nekat ni, malam ni nekat ni, tak nak masa muka ni. Orang perempuan, pernah tak kita satu hari tak ada langsung masa muka dengan suami? Ada tak? Ingat-ingat balik, ada tak? Satu hari daripada pagi sampai tidur balik, senyum manja. Balik ni rasa macam insya-Allah nak cuba. Tengok-tengok pinggan dia makan tak basuh. Oi, bukan senang. Dan tanya, pinggan siapa lah tak basuh ni Padahal dalam rumah tu 2 orang je. Masya Allah, Allahu Akbar.
Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, nak jaga akhlak dengan orang luar lebih mudah berbanding untuk kita jaga akhlak dengan ahli keluarga. Sebab kita rasa bukan orang lain, isteri, suami, tetapi Nabi berikan itulah ukuran akhlak yang paling mulia, orang yang paling baik dan iman yang sempurna. Subhanallah. Kerana orang yang boleh jaga akhlak dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dia pasti orang yang lebih berakhlak bila di khalayak ramai. Masya Allah. Okey, seterusnya kita melihat hadis yang di bawah sekali, muka surat 15 ini, XV ini. Sebelum itu kita tengok kepada sedikit syarah oleh penulis. Hati nurani yang Allah ciptakan dalam diri kita boleh menjadi petunjuk sama ada apa yang hendak kita lakukan itu baik ataupun sebaliknya. Jika ada rasa sebersalah, tidak tenang serta keraguan terhadap sesuatu tindakan atau sesuatu perkara, maka lebih baik perkara itu ditinggalkan kerana bertepatan dengan nasihat baginda Nabi SAW. Hadis yang sahih. Muslimin, muslimat, ibu ayah, sekali lagi kita sama-sama bacakan hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tama'ninah wa innal kadhiba ribah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yang turut hadir menonton kita pada malam ini lebih kurang dalam 6,000 lah, lebih kurang, alhamdulillah. Yang berada di dalam masjid ni lebih kurang 60,000. Subhanallah. Mudah-mudahan yang tidak kita nampak juga memenuhi setiap ruang, iaitu para malaikat, insya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu, lalu pilihlah apa yang tidak meragukan kamu. Sesungguhnya kebenaran itu ada ketenangan, manakala pendustaan itu ada keraguan. Nabi berpesan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang engkau rasa menimbulkan keraguan, yang membuatkan hatimu resah gelisah, tinggalkan, menuju kepada sesuatu ketenangan. Dan Nabi kata, benar itu membawa ketenangan dan menipu itu menimbulkan rasa resah gelisah. Sebab itu orang yang bermuka-muka di luar, di khalayak ramai, akhlaknya berbeza, tetapi di rumah pula berbeza. Allah menarik daripada hatinya nikmat tenang, nikmat ketenangan. Sebab itu kita ini ada beberapa kehidupan yang sangat peribadi, iaitu antara kita dengan Allah, sampai Allah tahu setiap apa yang ada dalam isi hati kita. Kemudian kehidupan privasi, bukan terlalu peribadi tetapi peribadi juga, iaitu kehidupan keluarga ni. Dan kehidupan yang umum, iaitu kehidupan di luar ni, di media sosial yang kita tulis elok-elok, cantik-cantik. Kan di media sosial kalau orang perempuan, belum tentu 10 kali ambil, belum tentu gambar tu dia post. Ambil sini, ambil situ. Itu semua kita kontrol dengan manusia luar. Tetapi kehidupan yang paling utama, iaitu yang paling peribadi, iaitu kita dengan Allah. Yang kedua, kehidupan kita dengan ahli keluarga, dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak, adik-beradik, mak ayah yang terdekat ni. Kemudian barulah yang ketiga, iaitu manusia di dunia luar. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah, kita tengok pada muka surat selepasnya, iaitu muka surat yang ke-16, XVI. Masya Allah. Pada peringkat awalnya, manusia seringkali merasa begitu bersalah apabila melakukan dosa. Namun semakin hari semakin hilang rasa bersalah bila kerap kali melakukan dosa. Lama kelamaan, perasaan bersalah bertukar menjadi kebiasaan dan akhirnya berubah menjadi kesukaan apabila sesuatu perbuatan dosa itu sudah berubah menjadi tabiat dan kebiasaan. Dosa besar antaranya adalah mengumpat. Tetapi disebabkan kita dah biasa mengumpat,
Kita mengindahkan perbuatan mengumpat, kita kata bukan ngumpat, muhasabah. Bukan ngumpat. Kan kita ni nak menyelesaikan masalah. Pasal jiran, pasal imam, pasal itu, pasal orang ni dan sebagainya. Hakikatnya apa yang kita sebutkan tentang aib manusia itu tidak memberi apa-apa perubahan pun, melainkan mengotorkan hati kita sahaja. Allahu Akbar. Hari tu Al-Fadil subhanallah Dr. Zulkifli Al-Bakri kita jemput datang ke tempat kita. Dia cerita pasal tabiat mengumpat yang sangat dahsyat di akhir zaman. Mengumpat di media sosial. Kan ada satu yang viral tu kan, sana sini rancak berdosa. Kan yang viral tu kan, sana rancak sini rancak, sana sini rancak berdosa. Memang benar. Bahkan manusia dah habis dah mulut mengumpat, jari pula mengumpat. Kalaulah dipotong tangan tu dengan gigi-gigi tu nak nulis ngumpat tu. Allahu Akbar, subhanallah. Kalaulah di dalam api neraka kelak, kan, kotlah boleh borak lah ahli neraka. Kalau boleh borak, tak tahulah ahli neraka boleh tak berbual-bual ni. Yang seorang ahli neraka ni bertanyalah kepada ahli neraka, kau kenapa masuk neraka? Lalu jawablah seorang lelaki muda ni. Contoh kan, saya bunuh orang, merompak, mencuri, tak semayang. Makcik ni pun jawab, memang padanlah kau kat neraka. Teruk benar. Patut level bawah lagi. Contohlah ya. Lepas tu orang muda tu pun tanya, dah makcik kenapa dalam neraka ni? Tak adalah buat dosa besar sangat macam kau, ngumpatnya. Contoh ya. Subhanallah, sedangkan mengumpat ghibah itu antara dosa yang sangat besar. Ngumpat suami, ngumpat menantu, ngumpat anak-anak, mengumpat mak ayah, ngumpat adik-beradik. Allahu Akbar. Seperti mana penulis ni adalah seorang profesor, seorang doktor ni, walaupun nama dia MacWork tu. Profesor, doktor, ini pensyarah-pensyarah UIA semua yang menuliskan ni. Menyusun buku ini daripada hadis-hadis yang sahih, firman Allah dan sebagainya. Subhanallah. Dosa ni peringkat awal kali pertama buat rasa berdosa. Lama-lama rasa biasa. Lama-lama na'udzubillah hati semakin keras, akan merasakan bahawa seronok berbuat dosa. Sebab itu jarang orang mengumpat mengantuk tersengguk-sengguk. Jarang, memang tak adalah kalau ngumpat pasal orang yang ngantuk jadi terang biji mata. Yang tersengguk-sengguk kita boleh jumpa kalau baca Quran, kalau zikir imam tu panjang, kalau dalam majlis ilmu. Yang tu kita dapat jumpa lah yang tersengguk-sengguk. Tak apa, dapat pahala tersengguk di majlis ilmu. Tersengguk baca Quran, Allahu Akbar, mujahadah dia baca Quran. Subhanallah, muslimin muslimat. Sekarang kita tengok betapa Allah Subhanahu wa taala maha penuh dengan rahmatnya. Kita lihat firman Allah dalam muka surat yang sama, daripada surah Al-An'am ayat 160, surah yang ke-6. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ini kita tengok ni, betapa luasnya rahmat Allah kepada kita hamba-Nya yang berdosa. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Semua amal kebaikan, senyum, bagi salam, nampak ada ranting dekat taman, Allahu Akbar, ranting kayu jatuh, dia pun tolak dengan kaki, tolak tepi sebab takut ada orang lalu dengan motor ke dengan basikal jatuh. Sebab itu Nabi SAW ketika peristiwa Isra' Mi'raj, kan Rasulullah bila balik pada peristiwa Isra' Mi'raj akan bercerita, banyak cerita yang mana Nabi kata ada pemuda gambaran penghuni syurga sedang bersukaria di dalam syurga. Lalu Nabi bertanya, apakah amalan yang menyebabkan pemuda itu, lelaki itu berada di syurga?
Lalu malaikat menjawab, yang menjadi asbab rahmat Allah kepadanya, kerana dia membuang halangan di jalan. Allahu Akbar, subhanallah. Membuang halangan di jalan. Kita kalau hujan lebat, adalah ribut-ribut sikit, adalah pokok ranting jatuh, kita buat apa? Bawa kereta kita konam macam tu, ya kan? Kita kata nanti MPS angkatlah tu majlis pembandaran dan sebagainya. Tapi orang yang beriman, dia ingat hadis Nabi tu, dia parking depan sikit tempat selamat, jalan perlahan, tarik, tolak tepi. Dia tak tahu berapa puluh ke ribu ke ratus ke orang lalu, dia dapat pahala, memudahkan laluan. Tetapi ingat, orang yang membuat halangan di jalan juga diberikan amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hidup di kampung, dalam taman, kena hati-hati. Dia rumah sebuah ada kereta 5. Kalau nak parking sehingga menghalang laluan, minta izin dulu dengan penduduk taman. Minta maaf lah, rumah saya muat 2 je kereta, jadi saya ada parking tu gini-gini. Mungkin ada orang tak senang dan tak puas hati kita duk parking kat corner tu. 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun duk parking situ. Setiap kali orang nak lalu tak nampak jalan belah sana, orang marah. Sebab itu ada jenis-jenis dosa yang kita tidak tahu, yang kita tidak sedar kita melakukan dosa. Di mahsyar kelak, kenapa dosa begitu banyak? Rupanya dosa-dosa yang kita anggap remeh. Kerana itu pernah ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang fulanah, seorang wanita ini dia menyakiti jirannya. Lalu Nabi kata tempatnya di neraka. Orang ini kata, fulanah ini, wanita ini, solatnya baik, puasanya baik, sedekahnya banyak. Maksudnya amal soleh, wanita yang baik. Tetapi dia menyakiti hati jirannya. Nabi kata tempatnya di neraka. Lalu dia tanya lagi, orang ni biasa saja tapi dia menjaga hak jirannya. Nabi kata tempatnya di syurga. Dan sabda Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman dan yakin bahawasanya wujud syurga dan neraka, pahala dan dosa, timbangan sirat pada mahsyar. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Dan kita tahu kita sangat perlukan iman, kerana dengan iman inilah menjadi asbab kita akan masuk ke syurga. Nabi SAW bersabda, akan masuk syurga walaupun seseorang itu memiliki walaupun sebesar biji zarah keimanan. Allahu Akbar. Jadi Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim daifuhu wal yukrim jarahu. Dia akan memuliakan tetamunya yang datang. Dia tak milih-milih. Ada tetamu yang dia kurang suka, bukan orang glamour sangat, minta maaf lah, ya ni je yang ada, keluarlah nasib telur kicap, tapi memang dah sedap pun. Tapi datanglah tetamu yang dia seronok, yang dia rasa macam dapat sesuatu lah kalau tetamu ni datang kan. Berialah, keluarkan siakap, ikan kerapu, macam-macam lah keluar peti ais, masak dengan cepat. Tetapi orang yang beriman, dia akan muliakan tetamu, falyukrim jarahu, dan dia akan memuliakan jirannya. Tapi hari ini hidup kejiranan semakin kurang. Sedangkan Nabi pernah bersabda, hampir-hampir aku menyangkakan jiran ini boleh mewarisi harta, kerana banyaknya peringatan Jibril alaihi salam mengingatkan kepadaku hak-hak jiran. Allahu Akbar. Kita rasa kita ni kan dah jaga solat, jaga aurat, jaga puasa dan sebagainya. Bimbang disebabkan jiran yang menyebabkan kita dicampak ke dalam api neraka. Ada orang pokok penuh, tak salah tanam pokok, keluar-keluar sampai ke jalan, halang laluan. Hati-hati. Ada orang bina binaan, pagar bagi tinggi, sampai orang kat corner lot tak nampak sebelah sana, membahayakan. Fikir, ada tak binatang yang kita pelihara, kucing ke apa? Kami pun banyak agak pelihara. Ada kucing, ada hamster, ada kura-kura, ada ikan, macam itulah kan. Subhanallah. Memang dapat pahala, tapi jangan melalui jalan pahala kita dapat dosa. Sebab berbuat baik pada binatang itu adalah sunat, diberi pahala, bukan kewajipan. Tetapi berkewajipan menjaga hak jiran. Antara hak jiran,
bila dapat khabar gembira diucap tahniah, bila sakit diziarah, bila diperlukan pertolongan maka diberi. Dan jangan mengganggu jiran dari sudut telinga. Buat bising anak kita suka main motor prek. Pergi minta maaf. Ada guru WhatsApp, minta maaf lah, saya dah selalu tegur tapi anak ni tak nak dengar kata minta maaf banyak-banyak. Sebenarnya orang nak dengar minta maaf, masing-masing pun cakap tak apalah, kita faham, kita doa supaya anak tu lembut hati. Suka lepak-lepak, ganggu jiran-jiran. Contoh ya, subhanallah, jangan ganggu dengan pendengaran, jangan ganggu dengan penglihatan, jangan ganggu dengan perbuatan. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah yang kita bacakan tadi, surah Al-An'am ayat 160. Dalam surah yang ke-6 ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita dah baca. Barang siapa yang membawa amal yang baik, yang melakukan kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka tidak dizalimi. Subhanallah, di sini ada rahmat Allah yang begitu jelas. Bila kita buat dosa, hanya dicatat satu dosa. Namun apabila kita melakukan kebaikan sekecil apapun, akan dilipat gandakan sampai 10 kali ganda. Dalam hadis Nabi ada menyebutkan, ini hadis yang sahih ya, barang siapa yang berniat melakukan sesuatu amal saleh, dia telah dicatat baginya pahala, dan jika ia melaksanakan amal saleh yang dia niatkan itu, digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Dan apabila dia berniat melakukan kejahatan, Nabi kata tidak dicatat lagi dosa, dan jika dia buat hanya satu saja catatan. Allahu Akbar. Sebenarnya jalan untuk menuju ke syurga Allah itu lebih luas dan lebih mudah berbanding laluan ke neraka. Tetapi kerana manusia tidak kuat menahan hawa nafsu, godaan dan sebagainya, ramai manusia dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tuan Haji, kita ada berapa minit lagi ya? Boleh ya? Subhanallah. Kalau macam tu dalam pukul 12 kita berhentilah ya. Sebab Tuan Haji cakap kan? Masya Allah. InsyaAllah lah, tak lama, lebih kurang dalam 15 minit lagi ya. 15 minit tu kira ayat nak penyedap hati. Mungkin 15 campur 15 kan. Saya cubalah 15 minit. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bila kita belek buku ni, kalau ikutkan banyak saya nak baca dan dah ditanda. Tapi kita belek dulu bab 1, pusing belakang tu bab 1. Masya Allah. Kita nampak di sini pengertian dan jenis-jenis dosa. Nama penulis Mekwo Mahmud. Mekwo Mahmud penulis dia. Itu profesor, doktor tu, yang pakar mahir dalam bidang tafsir, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Semua penulis ni pensyarah UIA. Saya seorang je tak menyelip. Subhanallah. Okey, kita sela muka surat 2. Subhanallah. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muka surat yang kedua ada firman Allah, surah An-Nisa ayat yang ke-31, surah yang keempat. Balik ni tengok. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Allah, ini firman Allah ya muslimin muslimat, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Perhatikan firman Allah ini. Allah menyampaikan, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, siapa yang jaga dirinya daripada dosa-dosa besar, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kecil. Automatik dosa kecil akan gugur, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Memang benar, kita tidak akan mampu masuk syurga Allah dengan amal soleh, dengan ibadah. Kalaupun kita solat tanpa tidur beribu tahun sekalipun, kita tak akan mampu untuk membayar nikmat mata yang melihat setiap saat ni. Tak akan mampu. Kita hanya mampu masuk ke dalam syurga Allah dengan rahmat Allah. Dan kita tidak tahu manakah amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Memang benar masuk syurga itu dengan rahmat Allah. Tetapi untuk syarat mendapat rahmat Allah mesti dengan amal soleh. Sebab itu Nabi sebut, orang mukmin, orang beriman itu tidak akan meremehkan apa jua perbuatan baik walaupun sekadar berwajah manis, senyum. Dan tolong jangan pilih-pilih orang untuk senyum. Masya Allah. Dan senyuman yang paling banyak pahala seorang isteri adalah pada suaminya. Senyum manja. Balik ni senyum sampai tidur. Mungkin suami pun pelik, awak dah buang terbiat ke ni? Masya Allah. Senyum pada orang yang halal, orang yang bila kita buat pahala berganda-ganda, iaitu pada ahli keluarga. Senyum pada anak, senyum pada cucu. Sebab ramai orang jaga air muka dengan orang luar. Dengan suami kat sebelah, sepanjang suami bawa kereta tu, dia main handset je. Tak tahu dah sampai. Cepatlah bang, dah sampai ya. Suami kat sebelah bengkak. Langsung tak ada borak, langsung tak ada urut-urut penat ke apa. Sibuk dengan handphone. Suami saya memang tegur. Kalau saya duduk leka sangat, kalau saya duduk sebelah kan, saya kena minta izin. Bang, minta izin lah, tengok telefon jap ya, ada benda nak balas. Ada nak buat posting ni, boleh ya? Subhanallah. Kita tak tahu kok dia terasa kan, rasa terabai. Ramai mana ya suami isteri duduk dalam satu bilik tapi berjauh hati. Masing-masing borak dengan orang lain. Duduk sebelah tapi borak dengan orang lain. Bagi emoji macam-macam. Emoji low, emoji mata sepet, senyum mata sepet, senyum mulut tenganga. Orang sebelah muka ketat je. Bang nak minum? Yalah. Makan bang? Yalah. Macam tu kan. Tapi dengan kawan-kawan dekat kedai makan ni, bukan suami kat sini lah. Kan Zimbabwe kan. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. InsyaAllah kita nak masuk malam ni setakat jenis-jenis dosa. Yang ni bila saya baca ni susunan Dr. McWo ni, Profesor McWo ni, saya sendiri ni Alhamdulillah. Sebab bagi tajuk ni saya paksa diri saya untuk baca kitab ni, buku ni. Akhirnya saya yang jahil ini juga dapat ilmu kerana saya terpaksa berkongsi. Dan cuba kita tengok pada muka surat yang kelima. Saya rasa ramai juga yang tidak tahu dan tidak terdedah dengan perkara ini. Masya Allah. Okey, muka surat yang kelima, muslimin sekalian, pada tajuk jenis-jenis dosa. Jumpa tak jenis-jenis dosa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Imam Al-Ghazali membahagikan dosa kepada 3 bahagian. Bahagian pertama mempunyai 4 bahagian. Okey. Imam Al-Ghazali, kita tahu ini adalah hujjatul Islam. Maksudnya kedudukannya tinggi, tinggi daripada alim ulama lagi. Kan boleh mengeluarkan fatwa, boleh mengeluarkan menuliskan kitab-kitab yang menjadi rujukan seluruh umat Islam di dunia. Masya Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan dosa terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama terbahagi kepada 4 bahagian. Subhanallah. Ni ramai ni kan yang datang tanpa bawa buku, tanpa bawa pen ni kan. Harap-harap ingatlah ya. Tapi kalau tak ingat pun semua bahagian ni, dapat satu pun jadi. Subhanallah. Okey, bahagian yang pertama, pembagian dosa ini bersifat kerohanian, dosa hati. Melibatkan kerohanian, dosa hati muslimin muslimat. Melibatkan kerohanian ataupun perasaan yang berada dalam jiwa. Yang pertama Imam Al-Ghazali sebut dosa rububiyah. Dosa rububiyah. Kita tahu maksud rububiyah asal perkataan daripada Rabb. Maksud di sini ialah
Dosa yang dilakukan oleh manusia dengan mengambil sifat ilahiyah, sifat Allah, sifat ketuhanan yang wajib pada Allah, seperti rasa bangga, riya, rasa mulia, ujub, dan rasa berkuasa seakan-akan mempertuhankan diri sendiri. Orang yang riya, dia melakukan ibadah dengan menyekutukan Allah dengan dirinya. Orang yang takabur, orang yang sombong juga, sedangkan sombong ini adalah selendangnya Allah, tidak layak langsung dimiliki oleh manusia. Manusia boleh jadi sombong kerana ilmu, boleh jadi sombong kerana kaya, boleh jadi sombong kerana kuasa, boleh jadi sombong kerana rupa. Ini disebut dalam kitab tasawuf, 4 sumber manusia menjadi sombong. Dan semua itu dilihat suatu kelebihan. Bila cantik, bila handsome, bila segak, bila kaya, bila masyhur, bila mulia. Dan dilihat itu satu kemuliaan ataupun kelebihan. Tetapi bersama dengan itu, teruji sifat sombong, dan Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang ada walaupun sebesar biji zarah kesombongan. Na'udzubillah min zalik. Ramai mana manusia suami jadi sombong dengan isteri, lekehkan isteri. Ramai mana isteri yang sombong dengan suami sebab ada kelebihan tertentu padanya. Ramai mana orang yang sombong dengan anak, sombong dengan anak. Kita tahu ada silap kita, tapi kita ego, kita sombong. Semua salah anak belaka. Semua salah anak, tak ada salah kita. Na'udzubillahi min zalik. Allahu akbar. Okey, disebutkan yang pertama, dosa rububiyah. Manusia mengambil sifat ketuhanan dan menjadikan sifat itu pada dirinya. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, dosa syaitaniyah. Yang kedua, dosa syaitaniyah. Kita pun tak biasa dengar kan? Rupanya ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Iaitu dosa yang dilakukan oleh manusia dengan mengambil sifat syaitan, iaitu sifat-sifat yang buruk. Antara perbuatan tersebut adalah menghasut, membisik bagi melakukan maksiat dan kemungkaran, khianat, bermuka-muka serta mengajak berbuat bid'ah dan kesesatan adalah termasuk dalam pembahagian ini. Kalau kita tengok hari ini, Facebook ke, IG ke, TikTok ke apa, ada orang menyebarkan kebaikan, tetapi ramai yang menyebarkan keburukan. Mereka ini mempunyai dosa syaitaniyah. Syaitan dah boleh letak jawatan, syaitan dah boleh pencen. Kerana manusia memiliki dosa syaitaniyah, manusia yang mengajak kepada perbuatan maksiat, yang membuat maksiat secara terbuka, lalu ramai yang like, yang follow, yang puji sekian-sekian. Buat TikTok joget itu ini, suami berjoget sama, suami ini dayus. Suami ini dayus. Bukan dia nak larang isteri dia berjoget dengan nampak tubuh badan, dia sama juga tukar rakam. Ini sebenarnya dalam buku ini ada sebut tentang dosa lelaki akhir zaman. Dan itu antara dosa yang paling banyak, yang paling besar, iaitu dosa lelaki yang dayus. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, tapi dalam kitab ini tidak ada. Masya Allah, Allahu Akbar. Merujuk kepada hadis sahih riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudminul khamri, wal 'aqu, wad duyus, alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabas." Nabi bersabda, 3 golongan yang telah diharamkan Allah untuk masuk syurga. Haram baginya syurga Allah. Yang pertama, penagih arak. Yang kedua, penderhaka ibu bapa. Yang ketiga, orang yang dayus, iaitu orang yang membiarkan kejahatan dilakukan, maksiat yang dilakukan oleh ahli keluarganya. Allahu Akbar, diharamkan syurga. Sabda Nabi seterusnya, "Salasatun la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah, al-'aqu liwalidayhi wal mutarjalah wad dayus." Yang bermaksud 3 golongan yang Allah tidak akan pandang di mahsyar kelak. Sahkan nak masuk syurga, Allah enggan memandang 3 golongan ini.
Yang pertama, iaitu penderhaka kepada ibu bapa. Yang kedua, perempuan yang menyerupai lelaki ataupun lelaki yang menyerupai perempuan tidak dipandang oleh Allah. Yang ketiga, iaitu lelaki yang dayus. Dan secara umumnya alim ulama menafsirkan siapakah lelaki yang dayus, iaitu lelaki yang membiarkan ahli keluarganya, isteri, anak lelaki ke perempuan, adik-beradik perempuannya, mak ayah dia, maksudnya yang berkait dengan dirinya, membiarkan mereka melakukan dosa dan maksiat. Dekat dunia, elok je jalan, segak, hidup senang, kaya raya, makan kenyang, tidur lena, angan-angan panjang. Sebab segala yang disebutkan ini akan diperlihatkan di mahsyar kelak. Kecuali seorang lelaki yang telah berusaha menasihati isterinya, anaknya, hatinya pun tidak reda melihat perbuatan ahli keluarganya yang bermaksiat, maka ia tidak dikatakan lelaki yang dayus. Allahu Akbar. Itu disebutkan sebagai dosa-dosa lelaki akhir zaman. Dalam kalau kita baca kitab ini, ada bahagian tajuk wanita dambaan neraka. Oi, bunyi pun takut. Sebab itu buku ni saya harap malam ni terus habislah, bukan banyak cetakan UIA ni. Nanti ada muka surat, ada bab wanita dambaan neraka, disebutkan ciri-ciri dan sebagainya. Dan yang pertama yang dibawakan adalah hadis Nabi yang sahih itu, wanita yang berpakaian tapi telanjang tu. Nauzubillah min zalik. Okey. Jadi berhati-hati, hari ini ramai orang melakukan dosa syaitaniyah. Syaitan tak perlu buat kerja keras sebab manusia dah mewakilinya. Yang ketiga, dosa bahimiyah. Ini Imam Ghazali sebut ni, dosa bahimiyah. Dosa yang dilakukan oleh manusia yang menyerupai syahwat yang tinggi sehingga melakukan dosa yang menyerupai sifat kebinatangan, iaitu sifat rakus. Bahimiyah ni, bahim ni binatang, jadi mempunyai dosa kebinatangan, mempunyai sifat rakus, tamak, haloba dan nafsu syahwat yang tinggi sehingga melakukan zina dan hubungan sejenis, mencuri serta memakan harta anak yatim, harta riba, rasuah dan sebagainya. Ini adalah dosa bahimiyah, mempunyai sifat kebinatangan. Kemudian dosa yang keempat disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu dosa sabu'iyah, iaitu dosa yang dilakukan oleh manusia yang menyerupai sifat binatang buas, seperti cepat marah, selalu dengki pada orang lain, bercakap dengan perkataan yang keji, terlalu boros dalam menguruskan harta benda. Itu contoh. Muslimin muslimat, bila sebut pasal marah, di dalam satu hadis Nabi SAW menggambarkan 4 kategori orang yang marah. Mari kita tengok kita kategori mana. Ada orang yang cepat marah, cepat sejuk. Ada orang yang lambat marah, tapi bila dia marah lambat sejuk, lama marah dia. Ada orang cepat marah, cepat sejuk. Ada yang kedua, lambat marah, susah marah, tapi kalau dia dah marah, lama nak sejuk. Yang ketiga, lambat marah, cepat sejuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan yang keempat, cepat marah, lambat sejuk. Ke dah confuse tu, macam sama je Ustazah. Lain, yang paling buruk yang keempat tu. Dahlah cepat marah, nak sejuk lama, sikit-sikit marah, nak sejuk tu makan masa berhari-hari. Yang paling terbaik adalah yang ketiga. Dia susah nak marah, kalau dia marah pun cepat sejuk. Subhanallah. Agak-agak kita yang mana? Cepat ngaku. Subhanallah. Sebab apa? Mustahil orang tak ada marah. Kalau dia kata, saya tak pernah marah, seumur hidup tak pernah marah, itu malaikat tu. Pelik tu, tak pernah marah tu. Memang mustahil. Bahkan itu bukan manusia. Kerana marah itu adalah fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia. Bahkan ada satu keadaan, beberapa keadaan kalau tak marah berdosa, wajib marah. Bila Islam dihina, bila Nabi Muhammad dihina, tak marah berdosa. Tapi dengan ikut syariat lah. Bukan dengan maki hamun dan sebagainya, tetapi dengan mengambil tindakan yang wajar. Okey, insyaAllah Imam, kita akan landing ni.
Okey, macam flight kan, dia akan kata okey bersedia buka tingkap, kita nak mendarat. Macam itulah. Jadi belum mendarat lagi, dah dekat ya. Masya-Allah. Kita tengok bahagian kedua. Bahagian yang kedua adalah dosa. Bahagian yang kedua tadi, bahagian yang pertama terbagi kepada 4 tadi tu. Dosa rububiyah, dosa syaitaniyah, dosa bahimiyah, dosa sabu'iyah. Kemudian bahagian yang kedua dibahagikan dosa dengan manusia, kemudian dosa dengan Allah. Itu secara umum ya. Subhanallah. Seterusnya kita lihat bahagian dosa yang ketiga mengikut Imam Al-Ghazali. Masya Allah, adalah mengenai dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar ialah perkara yang akan dikenakan had, dikenakan hukum hudud dan diberikan ancaman oleh Allah dengan neraka. Semua itu dosa yang besar. Kalau kita tengok muka surat yang ke-8, hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Okey, sama-sama ya baca hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibus sab'a. Semua dah tak larat ya. Penat ya. Masya-Allah. Al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa akalur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumal zahfi wa qazful muhsanati al mu'minati al ghafilati. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, antara dosa-dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, Nabi kata jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, lari daripada perang, menuduh wanita yang baik, melakukan zina. Allahu Akbar. Dalam hadis yang di sebelah muka surat yang ke-9, Nabi SAW bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang dosa-dosa yang paling besar? Nabi ulang 3 kali. Lalu mereka berkata, ya wahai Rasulullah. Dia berkata, Nabi pun bersabda, yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua derhaka kepada 2 orang tua. Kemudian beliau duduk sambil bersandar lalu bersabda, dan sumpah yang palsu. Dan baginda asyik ulang sampai saya berkata, andai saja Nabi berhenti. Maksudnya Nabi dia ulang 3 dosa yang akan membinasakan ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok kepada pembahagian-pembahagian dosa ni. Kita ingat yang pertama, ada dosa rububiyah, ada dosa syaitaniyah, ada dosa bahimiyah, ada dosa sabu'iyah. Kemudian kita tengok seterusnya bahagian yang kedua, kita kena perhatikan ada dosa sesama manusia, ada dosa dengan Allah. Dan untuk dosa dengan Allah ini, Masya Allah, saya nak tanya muslimin muslimat, boleh tak saya nak bangun pula ya? Sebab nak landing saya bangun ya. Sebab dah rasa pinggang tu kan macam dah sakit dah. Ustaz boleh tak? Ini dah boleh simpan. Masya Allah. Muslimin muslimat, agak-agaklah antara dosa dengan Allah dengan dosa dengan manusia, mana yang mudah nak settle? Mana rasa lagi mudah nak selesai lah? Dosa dengan manusia ke dosa dengan Allah? Dosa dengan Allah itu lebih mudah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tetapi manusia lebih banyak memberi tumpuan memohon ampun dosa dengan Allah. Itu bagus. Banyak istighfar, banyak baca Quran, banyak mohon ampun. Betul kan? Sedangkan ramai manusia yang akan tersekat di masyarakat kelak,
kerana dosa dengan manusia. Kenapa dosa dengan manusia susah nak settle? Kita ada rasa sombong, kita ada rasa ego, kita rasa kita je yang betul. Suami susah nak minta maaf dengan isteri, isteri susah nak minta maaf dengan suami. Biasa orang perempuan mudah, sikit-sikit minta maaf, sikit-sikit minta maaf. Tetapi kerana terlalu mudah, dia mempermainkan perkataan maaf. Asyik ulang je kesalahan yang sama. Masya Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kalau kita baca hadis Nabi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa dan memohon kepadaku, maka aku akan ampunkan engkau. Aku tidak peduli berapapun banyak dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, nescaya aku ampunkan engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku temui engkau dengan sepenuh itu pula keampunan." Allahu Akbar. Nak kata luasnya pengampunan Allah. Allah Maha Pengampun. Tetapi manusia tidak kuat, tidak seluasnya memberi maaf kepada manusia. Kita kalau dengan Allah minta maaf, sangat mudah Allah untuk ampunkan. Tetapi manusia kadang-kadang berkira untuk memaafkan kita, ya. Lagi-lagi kalau kesilapan kita sangat besar. Kadang-kadang manusia sebut, "Ustazah, saya bukan tak nak maaf, tapi apa yang dia buat sangat menyakitkan hati." Kalau sikit, sangat. Kalau sangat, itu sangat banyaklah tu. Masya Allah. Bukan mudah, sebab itu kita kena betul-betul berhati-hati, dan sifat orang mukmin adalah dia akan bersegera meminta maaf apabila dia melakukan kesilapan. Orang yang paling tenang dalam hidup, ciri-cirinya ialah suka meminta maaf dan suka beri maaf. Dan ini disebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 hingga ayat 24 tu, yang mana Allah berfirman 4 ciri-ciri manusia yang akan masuk syurga sekeluarga. Kalau buka Al-Quran ni, cari surah Ar-Ra'd ayat 22 hingga ayat 24, kita akan jumpa. Allah sebut 4 ciri-ciri mereka yang akan dikumpulkan dengan pasangannya, dengan cucu cicitnya, dengan nenek moyangnya di dalam syurga. Nabi sebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang pertama, mereka yang sabar demi mendapat redha Allah. Semata-mata nak redha Allah. Ada orang sabar, tapi sabar kerana manusia, mengharap dapat balasan manusia. Akhirnya dia kecewa. "Ustazah, 10 tahun saya sabar, suami tetap tak berubah." Dia kecewa sebab dia sabar kerana harap suami berubah. Bukan kata tak boleh, tetapi kita naik up lagi. Walaupun suami tetap tak berubah, isteri tetap buat perangai, tetap tak keluar daripada miskin walaupun usaha, tetap memilih sabar. Tidak letak syarat. Tidak letak syarat. Ada orang kata sabar ada batasan. Hakikat sebenarnya sabar tidak ada batasan. Manusia yang membataskan. Ujian Allah sebenarnya tidak sebesar yang kita rasa. Tetapi kerana iman kita terlalu kecil, kita rasa ujian Allah itu terlalu berat. Lautan itu, badai itu bukanlah terlalu kuat, tetapi kerana perahu kita terlalu kecil. Sebab itu kena besarkan iman. Sebab Allah dah janji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Saya sebut pasal apa tadi, ya? Ciri-ciri orang masuk syurga sekeluarga. Ciri-ciri masuk syurga sekeluarga. Yang pertama, sabar semata-mata mengharap redha Allah. Ciri yang kedua, mereka yang membalas perbuatan jahat dengan kebaikan. Dia tak syarat pun orang minta maaf, dia maafkan. Kalau dia minta maaf, saya maafkan. Masalahnya dia ego, buat salah tak nak minta maaf. Ramai mana ibu bapa tak nak maafkan anak. "Ustazah, kalau anak tu balik minta maaf, saya maafkan." Masalah sombong. Saya kata, makcik, lagi susah anak tu nak dapat hidayah. Sebab seolahnya pintu rahmat dia tertutup sebab makcik tak redha dengan dia. Makcik redha dengan ujian Allah, anak menyakitkan hati,
Asbab itu Allah beri hidayah makcik dapat balik anak. Sebab dia letak syarat. Anak ni minta maaf, barulah dia nak maafkan dan nak redha. Sampai sudah, adakah saya tanya makcik sanggup tak? Makcik bahagia tak esok makcik di syurga? Tapi anak sedang dibakar api neraka. Agak-agak makcik rasa bahagia ke di syurga? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi balas kejahatan dengan kebaikan. Sebab itu luar biasa. Orang buat baik, balas baik itu fitrah, normal. Orang buat jahat, kita balas baik, itu adalah iman dan ketakwaan. Allahu Akbar. Orang buat baik, kita balas jahat, itu zalim. Orang buat jahat, kita balas jahat, itu dendam. Masya Allah. Orang buat jahat, kita balas jahat, dendam. Orang buat baik, kita balas baik, itu normal, itu fitrah. Orang buat jahat, kita balas baik, Allahu Akbar, itu adalah sifat ahli syurga. Ciri yang ketiga dalam surah Ar-Ra'd ini disebutkan oleh firman Allah. Allah berfirman, ciri yang ketiga, mereka yang tetap teguh, tak silap saya, boleh tengok tak? Mendirikan solat. Mendirikan solat, itu salah satu ciri. Mungkin yang pertama ya Ustaz? Yang kedua, mendirikan solat. Yang pertama sabar, yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan yang keempat, mereka yang melakukan sedekah infak secara terangan ataupun sembunyi. Dua-dua pun boleh. Sedekah secara terbuka boleh, penting jaga niat. Sedekah secara sembunyi pun Allah terima. Orang yang ada 4 ciri ini, Allah kumpulkan di syurga. Sehingga kan bila semua mereka ini masuk, salamun alaikum bima sabartum, akan disambut dengan salam yang sangat istimewa. Subhanallah, muslimin muslimat, sebagai kesimpulan kepada perbincangan bab dosa-dosa ni, semua tengah susah hati rasa berdosa ni kan. Sana sini rancak-rancak berdosa kan. Kita tutup dengan perbuatan-perbuatan mudah harian tetapi membawa pahala yang begitu besar. Saya akan bacakan laju-laju, jangan bimbang, 5 minit siap insya-Allah. Iaitu amalan yang mengiringi solat. Yang pertama, azan. Lepas ni saya tak pastilah, mungkin akan azan juga ya Bilal. Terus solat dia, tak apa. Tolong jaga akhlak dan adab ketika muazzin. Dan nak sebut ijma' ataupun sebahagian besar ulama menyebutkan kedudukan muazzin, jangan kecil hati imam ya, imam jangan kecil hati. Disebabkan banyaknya hadis-hadis Nabi yang menyatakan kelebihan muazzin Bilal ni. Lalu para alim ulama membincangkan dalam jatah mufti wilayah, ada membincangkan, membahaskan, sebab ulama terdahulu dah bahas mana lebih mulia kedudukan imam ataupun kedudukan Bilal, muazzin. Akhirnya sebahagian besar ulama merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang lebih mulia kedudukan muazzin, kedudukan Bilal. Di mahsyar kelak, hadis Nabi, Bilal ni, muazzin ini akan berada di hadapan. Dia seperti kepala unta. Bukan sebab buruk, tetapi kerana dia akan berada di tempat yang tinggi dan memimpin orang. Dalam buku ni cerita kelebihan muazzin ni, yang mana muazzin ini sejauh suara dia didengari, sejauh itulah dia diampunkan dosa sampai mana manusia yang mendengar tu. Dan banyak lagi kelebihan. Sebab itu kalau ada anak cucu kita cita-cita apa? Nak jadi Bilal. Kenapa Bilal? Jadilah imam. Kan? Masya Allah. Kenapa Bilal je? Kadang-kadang, minta maaf ya, Bilal tu dianggap satu jawatan yang rendah. Sedangkan kedudukan, bukan nak merendahkan imam. Imam ada kelebihannya, tetapi dari sudut satu sudut, Bilal ada kemuliaannya. Namun Bilal ini peranannya, Masya Allah. Okey, kita sekarang kan bila kita azan, speaker tu akan dengar lah. Sebab di zaman Rasulullah, Bilal ni kalau kita baca sejarah, Bilal akan naik ke menara tinggi. Subhanallah. Sebab itu ada cerita kan, memang akan naik tempat tinggi untuk azan. Jadi bila speaker masjid diletak tinggi, walaupun orang duduk, ada yang bukan Islam duduk dekat dengan masjid, dia tak akan bingit tau. Suara azan tu dia akan bergema, dia akan menaikkan, maksudnya terasa tu. Dan Bilal ini kena jaga adab dan akhlak. Bukan datang kelang kabut lepas tu tiba azan.
Sebelum on the way datang tu, sebab kita tahu on the way menuju masjid akan digugurkan dosa, dinaikkan darjat, diberikan pahala sedekah. Itu hadis Nabi ya. Bilal ni nak pergi ni istighfar, mohon dengan Allah, ada doa, suara yang menggetarkan jiwa. Bilal ni kena beramal dengan doa Nabi ni, yang mana diberikan suara yang bila dia keluar bergetar jiwa orang mendengar. Bilal yang begini, bila dia laungkan azan, subhanallah, orang dapat hidayah daripada suara ni. Orang bangkit, terasa sampai ke jiwa. Subhanallah. Sebab itu, Masya Allah, dalam hal ini saya percaya Masjid Bukhari juga mengambil berat tentang kedudukan Bilal. Sebab banyak bagi perhatian kepada imam. Suara sedap, iman syarat begini-begini. Allahu Akbar. Minta maaf ya. Yang saya nak sebutkan adalah hadis Nabi yang sahih. Dan dikatakan alim ulama, ini di antara hadis yang paling kuat, yang paling sahih, menceritakan ataupun memberikan kedudukan ataupun menjamin sesiapa untuk dapat syafaat Nabi. Nabi SAW bersabda, barang siapa setelah azan lalu dia membaca doa selepas azan tu, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah, sampai akhir tu kan. Nabi kata berhak ataupun layak ataupun dijamin baginya syafaatku. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sebab itu kalau azan, tolonglah berhenti sekejap, jawab azan tu kan. Kalau tak jawab pun azan tu, jangan tinggal doa selepas azan untuk menjadi syarat dapat pertolongan Nabi. Lepas azan kita ambil wuduk. Nabi SAW bersabda, ini pun juga hadis yang sahih, barang siapa yang mengambil wuduk lalu membaca doa wuduk. Apa dia doa wuduk? Macam mana doa wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau hadis Nabi setakat itu pun dah tamam, dah sempurna dah tu. Tapi dalam riwayat lain menambah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Nabi kata barang siapa yang berwuduk lalu membaca doa wuduk ini, akan dibuka baginya 8 pintu syurga. 8 pintu syurga dibuka baginya. Sebab itu kita tengok pada hari ini kita susah nak istiqamah. Ada orang kata mudahnya masuk syurga. Tidak. Percayalah kalau kita buat bancian ni, mungkin hanya 5% saja yang istiqamah dengan doa selepas wuduk. Lepas ni jangan tinggal. Dan yang terakhir, jangan tinggal doa iftitah. Jangan tinggal doa iftitah. Itu saya sebut. Beberapa amalan harian yang kita boleh buat setiap hari, disebabkan dosa kita yang begitu banyak yang kita bincangkan tadi, mudah-mudahan dengan 3 amalan ini selamat kita daripada api neraka, masuk kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Nabi SAW solat, kemudian ada makmum di belakang. Kemudian ada makmum yang membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat tu. Tapi ada riwayat lain sambung lagi kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati pun boleh nak tambah. Tapi siapa yang nak cepat dan tak salah pun memilih bacaan setakat itu dah tamam, dah sempurna. Ini berdasarkan hadis Nabi ya. Setakat itu. Tapi kalau tambah subhanallah. Sebab itu firman Allah, inna salati, itu firman Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, sampai akhir itu firman Allah. Nabi lepas solat Nabi tanya, siapakah di belakangku tadi membacakan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada waktu pagi sampai ke petang tu kan. Maksud dia tu. Lalu seorang sahabat Nabi menjawab, aku ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, ketika kamu membacanya, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka pintu langit. Sahih muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Pintu langit terbuka membawa maksud apa? As-salah dari sudut bahasa, dari sudut lughah, membawa maksud ad-doa. Solat kita daripada start Allahu Akbar sampai bagi salam, semua doa. Rabbi ufilli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, tutuplah aibku, warfa'ni, tinggikanlah derajatku, warzuqni, berilah rizki kepadaku,
wa'afini wa'fili wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, beri kesihatan, afiah. Wa'fu anni, ampunilah. Maafkanlah aku, ampunilah aku. Minta maaf kalau ada tertinggal. Bacaan atahiyat, Al-Fatihah itu Nabi SAW bersabda, Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Setiap daripada bacaan dalam solat adalah doa. Siapa yang mula dengan doa iftitah, yang ramai orang ambil mudah. Dan sejak daripada itu sahabat Nabi kata, sejak daripada itu kami tidak pernah meninggalkan doa iftitah dalam solat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak perkongsian ilmu, bukan niat untuk mengajar, tetapi apa yang dikongsikan itu adalah untuk diri sendiri, untuk peringatan. Sebab untuk masuk syurga ini bukan berjuang untuk diri sendiri. Kita perlu memperjuangkan syurga untuk seramai mungkin. Semua kita nak seramai mungkin bersama dengan Rasulullah di syurga. Menyambung perjuangan Rasulullah, hajat, impian, cita-cita terbesar Rasulullah, seramai mungkin umatnya selamat daripada api neraka, seramai mungkin berkumpul di syurga Allah. Maka kitalah lidah yang menyambung perjuangan baginda Nabi SAW. Saya mohon maaf salah dan silap. Sudah tentu ada banyak salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak kepada jemaah semua, kepada pengurusan Masjid Al-Bukhari. Kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab, bighairi azab, wa la taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Buat ibu bapa kami, buat para alim ulama, buat para syuhada, buat para pemimpin yang beriman, ya Allah. Buat para sahabat, buat para muslimin dan muslimat seluruhnya, ya Allah. Zuriat keturunan kami, pasangan kami semuanya, ya Allah. Syurga Firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Wala taj'alna min ahli nar, ya Allah. Janganlah campakkan kami di dalam api neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah, Allahu akbar.